Senin. Pengambil alihan IPP membentuk fasa kedua daripada 4 fasa yang didakwa berlaku antara 2011 dan 14 yang didakwa mengakibatkan berbilion ringgit diselewengkan daripada Dewan MDB. Bagaimanapun disebabkan bantahan daripada Syafiee atas salah satu cakap dengar, Syukurah mengarahkan supaya sebahagian daripada bahagian keterangan Nur Aida mengenai bond itu digugurkan. Syukurah juga mengarahkan pihak terbabit membuat hujahan lisan kemudian berhubung bantahan Syafiee mengenai keterangan pegawai penyiasat SPRM berhubung dakwaan pendekatan top down. Prosiding Mahkamah Terbuka akan disambung semula pada 24 Januari. Najib dibicarakan atas 4 tuduhan salah guna kuasa, penggubalan wang haram membabitkan nilai 2.27 bilion daripada Wan MDB. Bagi 4 tuduhan salah guna kuasa, bekas ahli parlimen itu didakwa melakukan kesalahan. Bagi 2 tuduhan, dia buat, okey, itu dia punya tuduhan lah. So daripada sini, ini adalah kes Najib yang terkini. Yang hari itu, yang dipenjara ke 12 tahun itu adalah kes SRC. Yang ini adalah kes 1MDB. Dia dua kes yang berbeza, tuan-tuan. So 12 tahun dah dijabati bersalah, dah habis dah kes tu. Yang ni 1MDB masih lagi berjalan dan masih lagi dalam prosecution stage. Dikatakan bahawa Najib telah menyalahgunakan kuasa bernilai dan penggubalan wang haram dengan jumlah dana lebih daripada 2 bilion ringgit. 2 bilion ringgit dalam kes tersebut. So, ini adalah antara saksi yang dibawa untuk membicarakan kes ini. Saya tak nak tak nak bincang panjang-panjang sebab kes masih lagi berterusan. Kita cuma membaca sahaja. Baik. Ni satu cerita menarik, tuan-tuan. Mengenai kedaulatan negara kita. Ni saya ulang balik. Pada 2021, sebenarnya cerita tentang waris Sultan Suluk ni yang dok menuntut okey, saya boleh macam ni lah. Sebenarnya kita ada menandatangani perjanjian dengan Sultan dengan kerajaan Suluk yang sebenarnya dah tak ada dah di bawah Filipin sekarang ini. Tapi kita pernah menandatangani perjanjian di mana kita mengambil sebahagian daripada Sabah. British pada waktu itu mengambil sebahagian daripada Sabah. Setelah mengambil sebahagian daripada Sabah, British menandatangani perjanjian bahawa mereka akan membayar sejumlah, saya tak silap saya, $5,000 kepada Kesultanan Suluk selama-lamanya, in perpetuity, selama-lamanya, setahun. So 5,000 tahun 1,800 tu satu jumlah yang banyak lah kot. Bukan kot, memanglah satu jumlah yang banyak. Now, pada tahun, fast forward, pada zaman Najib, ada kononnya waris Sultan Suluk ni telah pun menceroboh negara Malaysia, menyebabkan masa itu Datuk Seri Najib telah mengambil tindakan drastik untuk menarik balik bayaran geran ataupun pemberian kepada kerajaan Suluk itu. Sekarang ini sebab kerajaan tu dah tak ada, maka geran itu diberikan kepada waris. Now, setelah penarikan balik geran tersebut, apa yang berlaku adalah waris Sultan Suluk merasakan itu adalah breach of contract. Sedangkan ada satu perjanjian di mana bayaran kena dibuat selama-lamanya. In perpetuity dipanggil, selama-lamanya. Namun kerajaan Malaysia berhujah kerana kerajaan Suluk ataupun waris Sultan Suluk telah melanggar perjanjian, maka perjanjian itu dikira terbatal. Breach of contract. Maka telah terbatal. Tak puas hati, maka waris Sultan Suluk pergi ke Kesultanan Suluk pergi ke timbang tara antarabangsa. Dan berlaku COVID dan sebagainya, pada 2021, timbang tara antarabangsa telah memutuskan bahawa Malaysia bersalah dan perlu diambil aset-aset negara Malaysia yang bernilai bilion ringgit pada USD, bukan ringgit, bilion USD. Seperti aset Petronas di luar negara. Dan pada waktu itu apa yang berlaku, Kerajaan Perikatan Nasional tak hantar wakil, peguam dan sebagainya untuk menghadapi. Maka keputusan ini saya rasa dibuat secara ex parte ataupun satu pihak kepada waris Sultan Suluk dan akhirnya mereka mendapat. Bila masuk Kerajaan Perpaduan, Azalina Osman selaku menteri di Jabatan Perdana Menteri bahagian hal ehwal undang-undang cabar balik. So bila dia cabar, dia pun peguam kan. Dia cabar, dia lawan sebagainya dengan keperkasaan dia. Dia lawan. Maka telah diputuskan di dalam timbang tara, keputusan timbang tara yang awal itu adalah salah dan juga
pegawai yang menjadi penimbang tara atau mediator tersebut sebenarnya lesennya telah digantung dan dia sebenarnya telah melakukan perbuatan itu secara ilegal. Maka telah diputuskan penimbang tara kes Sulu dipenjara 6 bulan. Oh, panjang cerita saya. Penimbang tara yang telah membuat keputusan terhadap Malaysia dalam kes waris Kesultanan Sulu didapati bersalah menghina mahkamah menurut Menteri Undang-Undang Azlina Osman. Dia menambah bahawa mahkamah Spanyol telah menjatuhkan hukuman penjara 6 bulan kepada Gonzalo Stampa setelah larangan selama setahun dari bertugas sebagai penimbang tara. Usaha kerajaan Madani dalam menangani dan menghentikan penipuan Sulu ini tidak sia-sia. Kami berterusan dalam perjuangan untuk keadilan dan meneruskan usaha kami membatalkan anugerah terakhir, katanya dalam act. Malaysia sebelum ini mendesak Mahkamah Madrid menghukum Stampa kerana menghina mahkamah dan berulang kali mengingkari perintah mahkamah yang membatalkan pelantikannya sebagai penimbang tara dalam kes pelantikan Sulu. Kumpulan yang mendakwa sebagai pewaris Kesultanan Sulu pada mulanya meminta timbang tara di Spanyol setelah Malaysia menghentikan pembayaran tahunan RM5,300, bukan dolar, ringgit kepada Sultan Sulu pada 2013. Ini berlaku setelah pencerobohan di Lahad Datu pada tahun yang sama, macam saya cerita tadi lah. So dalam kes ini tuan-tuan, tahniah kerajaan Madani, ini orang tak nampak sebenarnya besar contribution kerajaan ini dalam nak mengembalikan kedaulatan negara kita. Bayangkan kalau itu diterima. Boleh kerajaan PN biar macam tu saja. Tapi kerajaan kita fight dan akhirnya kita menang. Kita dapati bahawa terdapat technicalities dan akhirnya kita menang dalam perkara tersebut. Yang ni saya tak payah ulas panjang. Tuan-tuan faham sendiri cerita yang berlaku, insya-Allah. Baik. Saya bawakan satu cerita daripada Pantai Timur, tuan-tuan. Kezaliman kerajaan negeri Kelantan yang sekarang ini telah menghalau 5 rumah takhir di sebuah tanah yang sepatutnya yang telah pun didirikan, dibangunkan sejak tahun 1920 lagi. Kita dengar. Atas Paloh, Kota Baru Kelantan mencetuskan rasa tidak puas hati penduduk. Perobohan rumah di perkampungan Rumah Setinggan, Seksyen 5, Jalan Atas Paloh, Kota Baru Kelantan mencetuskan rasa tidak puas hati penduduk. Penduduk menyifatkan pampasan berjumlah RM1,500 yang diberikan oleh kerajaan negeri melalui Perbadanan Kemajuan Iktisad Negeri Kelantan PKINK tidak mencukupi. Ketua Angkatan Muda Keadilan Negeri Kelantan, Muhammad Izzat Zahrim Muhammad Hanuzi menggesa pemimpin PAS Kelantan supaya berlaku adil terhadap penduduk terlibat. Penduduk mendakwa PKINK gagal menunjukkan surat waran atau kebenaran mahkamah untuk merobohkan 53 unit rumah tersebut. Turut menjadi tanda tanya, penempatan rumah setinggan itu dikatakan mendapat kebenaran Menteri Besar terdahulu. Setakat ini, tiada wakil kerajaan negeri maupun ahli parlimen Kota Baru yang berani tampil memberi penjelasan selepas isu itu tular. Sementara itu, wakil penduduk memberitahu RTM mereka akur berpindah dan meminta tempoh 2 hari. Namun, permintaan itu tidak diendahkan PKINK yang bertindak merobohkan rumah dengan jentolak. Minta lah tempoh kat lawyer PKINK tu 2 hari ke 3 hari untuk pasal proses rumah kita tengah duk roboh. Budak-budak kerja tengah mau roboh. Duk atas bumbung pun dia lagi duk buang kayu. Dah tak boleh kata. Kalau mocik je, cakap mocik lah. Kalau mocik boleh dapatkan surat pada mahkamah, baru kita stop kata. Jadi dia teruskan juga roboh. Sedangkan kami dah 2/3 dah roboh bahagian belakang dulu. Cuma yang tinggal bahagian depan ni tak roboh lah. Sebab kalau bahagian depan roboh, kena buat kerja payah. Okey, bila dah dia runtuh macam ni, habislah kayu-kayu yang orang tua kerja dulu, yang cantik yang kata kayu lama ni, dia molek. Kayu belakang tu kurang molek, baru buat. Yang ni yang kita sedihnya. Itu yang butuh cerita yang gosong depan. Okey. Now, isu ni sebenarnya macam ni tuan-tuan. Kalau tuan-tuan saya tunjukkan video ni tadi, kalau tuan-tuan perasan gambar yang dia bawa ni, okay, dia gambar Nik Aziz. Siapa dalam TikTok saya nampak lah. Gambar Allahyarham Tuan Guru Nik Aziz. Pada 3 Mei 2013, kerajaan negeri telah menjanjikan untuk penduduk Kampung Paloh ni sebuah apartmen. Bagi satu rumah, sebuah apartmen rumah atas Paloh dipanggil. Pada tahun 2013. Pada tahun 2013.
Dan ini antara janji-janji yang telah dijanjikan oleh Kerajaan Negeri Kelantan berkenaan dengan perkara tersebut. Baik. Sebenarnya kalau diikutkan, rumah setinggan di Malaysia ni memang tidak ada hak, tidak ada equitable rights. Tidak ada hak equity di atas tanah yang dinaiki. So kalau anda buat rumah setinggan di atas tanah orang, memang anda boleh dihalau tanpa perlu kepada pampasan. Ini tanah, kita cerita tanah private dahulu. Kita cerita private land. Begitu juga tanah syarikat. Sama juga, still private land walaupun milik anak syarikat negeri. Nah, apa berlaku? Berbeza, contoh di Kuala Lumpur, tak ada beza, sama je. Nah, apa yang berlaku adalah apabila ada janji. Kan? Pemindahan rumah setinggan ni bukan benda pelik. Dekat tempat YB Fahmi Fazil sendiri, itu banyak rumah setinggan dahulu. Dekat, kalau kita tengok, tuan-tuan tengok cerita dalam YouTube ada. Cerita Setinggan, cerita lama. Cerita lama itu tu. Saya ingat masa saya kecil saya tengok cerita tu. Samsudin berlakon. Samsudin. Nama cerita tu cerita Setinggan. Rumah Setinggan tu adalah di kawasan KL. Tuan-tuan tengok kat Gombak, dekat Pantai Dalam, dekat banyak rumah setinggan. Termasuk di kawasan, termasuk Sabah Sarawak. Nah, isu dia adalah bukan masalah dia pampasan satu hal, tetapi janji. Okay? Pada 2013, Kerajaan Negeri Kelantan pada masa itu menjanjikan bahawa tuan-tuan rumah yang dipindahkan itu akan mendapat perumahan. Rumah flat lah kita kata. Apartment ke flat tak kisahlah. Dia akan dapat. Sebagaimana yang berlaku dekat Taman Medan. Ada. Tetapi bila masuk tahun yang sekarang ini, rupanya dia tak bagi. Apa yang mereka bagi hanyalah dana atau duit berjumlah mula-mula dia bagi 1,000. Lepas tu dia up jadi 1,500. Menurut penduduk kat Paloh kat situ, rumah tersebut ada yang dibina sejak daripada tahun 20-an. Cuma dia minta geran, bukan dia orang tak minta geran. Cuma kerajaan negeri tak bagi. Okey, itu hak kerajaan negeri. Tak bagi itu terpulang kepada kerajaan negeri. Namun begitu, kalau tak nak bagi in the first place, jangan berjanji. Itu point dia. So, bila janji itu tidak ditepati, bagi 1,500, dalam keadaan tak sampai notis dan sebagainya, tiba-tiba dia terus roboh, di situ timbul isu kekejaman. Tuan-tuan, kita tak ada masalah kerajaan negeri ataupun anak syarikat tu nak pindahkan penduduk. Kerana itu memang tanah milik. Secara sahnya adalah milik company-company tersebut. Anak-anak negeri tersebut. Itu tak ada masalah. Cuma bila ada janji itu, maka janji itu sepatutnya mereka kena tunaikan. Walaupun janji itu berkemungkinan besar secara kontraknya mungkin tak valid pun. Tetapi itu secara moralnya kita kena tunaikan. Tuan-tuan, Perikatan Nasional bila isu yang berlaku di Kuala Lumpur tempoh hari, bukan main dia gasak, tuan-tuan. Inilah Melayu tertindas. Melayu ni telah dihalau daripada bumi sendiri. Melayu tidak ada tanah lagi. Melayu itu, Melayu ini, tuan-tuan. Bila masuk dekat negeri dia, hilang cerita Melayu. Bila masuk kat negeri dia ni, hilang cerita Melayu. #Pasik, tuan-tuan. Tak ada siapa buat komen tentang benda ni. Lepas tu keluar kenyataan daripada syarikat-syarikat tersebut bahawa mereka memang dah ada hak atas tanah tersebut. Mereka memang boleh ambil. Dan tuan-tuan, kita tak nafikan. Syarikat-syarikat itu mempunyai hak ke atas tanah tersebut. Kita tak menafikan. Tetapi dalam masa yang sama, di mana janji kamu? Di mana janji kerajaan negeri? Yang sekarang ini, yang pada waktu itu, beria-ia kata nak bagi pampasan dalam bentuk rumah kepada penduduk tersebut. Sekarang ini dia tinggal bagi berapa? 1,500. Kalau orang tu ada rumah, mungkin anak dia ada, okeylah dia boleh pindah. Kalau dia tak ada, kalau dia tak ada keluarga, dia nak pergi ke mana? Kan? Dia nak pergi ke mana? Itu satu persoalan yang rakyat Kelantan kena fikirkan. Kenapa kerajaan negeri sekarang, sedangkan mereka berjanji, tak mampu nak bagi? Bukan mereka tak nak bagi, saya rasa lah, tuan-tuan. Tapi kerajaan negeri Kelantan tak mampu bagi. Soalan saya, kenapa tak mampu bagi? Yang tu tuan-tuan kena fikirkanlah sendiri. Alright.